bawa ke kubur, anak isteri dia semua bawa, sedih semua. Sedih kerana kehilangan seorang yang disayangi. Tapi pasal apa? Dia tak tahan lama. Hari pertama simpan-simpan mayat, ingat lagi. Hari kedua, ingat lagi. Hari ketiga, tak apa ingat dah. Hari keempat, tak ingat dah. Sampai besok, sampai hari ni, tak ingat dah. Kadang-kadang ayah simpan di masjid, satu masjid, anak dia lalu tak tengok kubur ayah pun. Pasal apa? Kamu itu ada kematian di kalangan keluarga kamu, ayah ke, mak ke, atau orang kamu sayang. Bila mana mayat itu diletakkan dalam kubur, kamu balik rumah, ada malaikat yang ambil tanah kubur itu dan disapukan di kening, dua kening kamu. Tujuan dia supaya kamu lupakan si mati itu. Kamu tak ingat dah. Tujuan dia supaya malaikat itu, tujuan dia buat begitu kerana dia nak bagi kamu lupakan si mati itu. Kalau kamu ingat si mati itu, kamu tak boleh buat aja apa. Sebab itu malaikat itu Allah yang Maha Pengasih Penyayang. Maka kita hari ini pun lupa dah. Ayah mati bila pun lupa. Hari Jumaat pergi masjid pun lupa nak ziarah. Malam Jumaat baca Yasin, tak baca Yasin pasal lupa. Lepas sembahyang tak baca Fatihah pasal lupa. Lupa pada yang telah mati. Sedangkan yang mati itu ialah ayah yang satu masa korbankan diri dia, korbankan masa bila anak dia senang, anak dia besar. Ayah susah, anak tak tolong, walau hanya baca Fatihah. Saya ke ayah. Maka sebab itu saya panggil dari saya, tuan dan tuan semua, mari sama-sama kita cari hak kita. Hak kita nak bawa pergi jumpa dengan Allah Ta'ala ni. Yang tak tahu, kita tak tahu bila. Adakah masih bertahan kita di sini untuk tempoh yang lama untuk kita makmurkan semua ini, atau esok lusa saja kita nak balik kepada Allah Ta'ala? Tak tahu. Tuan-tuan muslimin semua rahmatullah. Maka jawapan dan soalan dia, apa yang kita himpunkan? Kita menghimpun apa? Adakah menghimpunkan harta yang tak bawa, menghimpunkan kemewahan yang nak tinggal, atau menghimpunkan ilmu, sesuatu yang menyebabkan kita dapat jawab soalan Allah Ta'ala dan dapat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah nak jumpa dengan orang yang jiwa dia tenang. Allah hanya ingin bertemu dengan jiwa orang yang jiwa dia tenang bersama Allah. Allah tak mau jumpa orang yang serabut. Kita pun orang serabut, kita tak mau jumpa. Jumpa orang serabut, kita pun serabut. Tengok muka serabut, kita yang tengok muka serabut ni, kita pun cari jalan, tak buat aku balik dulu. Tapi tak mau jumpa orang serabut ni. Kan orang ni tak tenang, kita rasa tak tenang duduk dengan dia. Kita suka duduk dengan orang tenang, orang alim, orang ulama. Kita suka duduk dengan dia kerana dia memberikan ketenangan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun dia tak mau jumpa orang tak tenang ni. Dia tak mau jumpa, maka dia panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dia panggil. Bukan dia tak panggil, dia panggil. Baik, pengetahuan tuan-tuan kita semua, tuan-tuan, kita ada ilmu. Ayat ni biasa dengar dah? Biasa dengar dah ayat ni? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Biasa dengar? Surah apa? Kalau biasa dengar surah apa? Tak sanggup tu boleh dah. Macam mana cerita ni? Tak sanggup kami nampak macam boleh dah. Tanya-tanya saya tu tak boleh biar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah panggil. Ya bermaksud seruan, panggilan Allah Ta'ala. Dalam Nahu dia panggil ya nida. Ya seruan, memanggil manusia. Kalau orang ada telinga, dengar orang panggil dia, boleh tak? Kalau orang ada telinga, kalau ada orang yang ada pendengaran yang baik, telinga yang baik, bila dipanggil dia, orang seseorang panggil dia, dia mesti sahut seruan itu, dia berpaling kepada arahan itu. Maka bila kita panggil, baca Quran ya, maka itu panggilan Allah. Tapi Allah panggil berkali-kali, hati tak beralih, muka tak beralih, telinga tak beralih, hati tak beralih. Tak mengalihkan diri untuk melihat apa arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Sedangkan pada ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai manusia yang hanya ada jiwa yang tenang. Maksudnya Allah nak jumpa dengan orang yang hanya ada jiwa yang tenang, jiwa yang baik, jiwa yang tenteram, jiwa yang elok. Dan kita pun suka jumpa dengan orang yang baik-baik, orang yang elok. Kita tak mau jumpa orang, tuan-tuan mau jumpa orang gila tu berjalan, tak mau. Kita pun usik anak, jaga keluar malam, keluar rumah, jumpa orang gila lagi, anak pun lari masuk, tak berani, dia takut jumpa orang gila. Tapi rupanya tuan-tuan, hak dalam rumah lebih gila daripada hal luar. Saya pernah banyak tu tempat. Saya cerita benda ni dalam kuliah saya ada, tapi saya cerita tahun ni. Saya pernah banyak tu tempat. Kuliah Maghrib. Apa kan? Kuliah asar tu lah. Kuliah Maghrib tu asar tu lah. Macam-macam. Sebelum mengajar di kuliah tu macam biasa, satu hari duk isu ni Datuk Lusa, saya singgah lah masjid tu nak semayang asar. Masa sebelum saya hari semayang asar tu, hari Maghrib saya semayang situ, ada kuliah. Saya tengok ada satu orang yang tak normal, orang yang kita kata waya renggang satu, orang yang tak center. Dia pergi semayang dia, Isya dia ada, subuh dia ada, Maghrib dia ada, Isya, semua dia ada. Saya tanya orang jatuh kuasa subuh, saya tanya orang ni siapa dia? Dia tu orang gila Ustaz. Tak apa, dia faham dia orang gila, kita pun kira orang gila lah dia. 2-3 hari lepas tu saya singgah sembahyang asar. Ada lagi hamba Allah Ta'ala, masa Maghrib malam tu, orang gila tu lepas sembahyang, dia tak keluar, dia duduk tunggu dalam kuliah juga. Dia pergi sorang-sorang dia lah. Lepas kata gila. Maka bila mengajar, saya sentuh bab sembahyang, sentuh tentang cerita orang sembahyang, pasal cerita orang gila. Tajuk cerita malam tu, orang yang boleh tinggal sembahyang atau orang yang tak boleh tinggal sembahyang. Kenal tajuk tu. Ceritalah kitab fiqh macam tu. Orang yang boleh tinggal sembahyang hanya kanak-kanak yang tak balik dengan orang gila.